أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari satu tajuk yang mana di bawah bidang ibadah yang bertajuk bersuci daripada hadas. InsyaAllah, mari sama-sama kita belajar. Untuk pelajaran pada hari ini, murid-murid akan dapat yang pertama, menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya dengan tepat. Yang kedua, menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil nakli dengan betul. Yang ketiga, menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar. Yang keempat, menjelaskan perkara-perkara yang dilarang ketika hadas besar dengan betul. Yang kelima, menerangkan kaedah bersuci daripada hadas besar dengan betul. Yang keenam, merumuskan kepentingan mandi wajib dengan betul. Baiklah murid-murid, kita lihat dulu yang pertama. Apakah maksud hadas dan pembahagiannya? Apakah hadas itu murid-murid? Hadas ialah kekotoran yang ada pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contoh seperti solat, tawaf dan membaca Al-Quran. Seperti yang kita baca tadi, hadas ialah kekotoran yang ada pada diri seseorang. Jika kita berada dalam keadaan yang berhadas, maka kita tidak boleh membuat ibadah seperti solat, tawaf dan membaca Al-Quran. Disebabkan kalau kita mahu melakukan ibadah seperti solat, kita perlulah suci daripada hadas itu sendiri. Seterusnya, kita lihat pula gambar rajah yang ada di sebelah ni, sebelah kanan. Hadas terbahagi kepada dua, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Kita tengok pula bagaimana hendak bersuci daripada hadas besar. Hadas besar, cara bersucinya ialah dengan mandi wajib. Manakala hadas kecil pula, cara bersucinya ialah dengan berwuduk sahaja. Seterusnya, kita lihat pula apa hukum bersuci daripada hadas dan dalil nakli. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Seperti yang murid-murid tahu, wajib ini merupakan hukum yang mesti kita lakukan. Disebabkan kita perlu melakukan ibadah-ibadah yang wajib seperti solat. Maka jika kita dalam keadaan berhadas, kita terhalang daripada melakukan ibadah-ibadah yang wajib itu. Seterusnya, kita lihat pula dalil nakli tentang kewajiban bersuci daripada hadas, iaitu di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Mari murid-murid mendengar bacaan daripada Ustaz, surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat 6 surah Al-Ma'idah tadi terdapat satu potongan ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub maka bersucilah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar. Okey. Apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan hadas besar? Ada 6 perkara, iaitu yang pertama, keluar air mani. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, wiladah. Yang keempat, haid. Yang kelima, bersetubuh. Dan yang keenam, mati. Kita tengok dulu yang pertama, iaitu keluar air mani. Apakah itu keluar air mani? Air mani ialah air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Yang kedua, apakah itu nifas? Nifas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ini bagi perempuan lah. Kalau lelaki dia tidak melahirkan anak. Yang ketiga, wiladah. Wiladah itu bermaksud melahirkan anak. Juga ada pada perempuan sahaja. Yang seterusnya, haid. Apakah itu haid? Iaitu darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat, yang sudah baligh. Haid ini bagi wanita juga dan lelaki tiada darah haid. Apabila seseorang perempuan itu mencapai akil baligh, maka darah haid ini akan keluar daripada tubuh seseorang wanita itu. Yang kelima, bersetubuh. Apakah itu bersetubuh? Bersetubuh ialah melakukan perhubungan jenis suami isteri. Dan yang keenam iaitu mati. Mati ni semua orang tahu, iaitu apabila nyawa kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya kita lihat pula perkara yang dilarang ketika dalam hadas besar. Seperti yang murid-murid tahu, hadas besar iaitu ada 6 perkara tadi, iaitu keluar air mani, wiladah, keluar darah nifas, keluar darah haid, mati dan bersetubuh tadi. Jadi jika kita dalam keadaan yang seperti itu, seperti hadas besar, maka kita dilarang membuat beberapa perkara, iaitu yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, menunaikan solat. Yang ketiga, memegang Al-Quran. Dan yang keempat, tawaf. Apakah itu tawaf, murid-murid? Tawaf ini ialah perbuatan rukun ketika kita melakukan ibadah haji atau umrah. Tawaf ini perbuatan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Jadi jika kita dalam keadaan yang berhadas besar, kita dilarang melakukan perkara-perkara tersebut. Seterusnya kita pergi kepada
kaedah bersuci daripada hadas besar. Kalau kita dalam keadaan hadas besar tadi, bagaimanakah cara kita hendak bersuci? Jadi di sini ada step-step dia, langkah-langkah untuk bersuci daripada hadas besar. Yang pertama, murid-murid, kita perlu menghilangkan najis terlebih dahulu. Kita basuh guna air, kita hilangkan najis yang ada pada anggota tubuh badan kita. Kita basuh, kita hilangkan dulu najis itu. Yang kedua, kita membaca basmalah, iaitu basmalah itu apa murid-murid? Basmalah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim, sambil berniat mengangkat hadas besar. Macam mana niat mengangkat hadas besar? Iaitu nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kemudian sudah siap berniat, kita membasuh tangan 3 kali. Iaitu yang ini hanyalah sunat sahaja, tidak wajib membasuh tangan 3 kali. Tetapi untuk melakukan perkara sunat tidak salah. Jadi kita membasuh tangan sebanyak 3 kali. Seterusnya, kita membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Basuh kemaluan kita dan hilangkan najis yang ada pada kemaluan kita itu. Seterusnya, kita mengambil wuduk. Mengambil wuduk atau air semayang ni macam biasa, dan ini pun ialah sunat sahaja. Kemudian kita membasuh keseluruhan rambut di kepala dan di telinga. Kita basuh kepala kita dan di telinga. Perlu diingatkan murid-murid, di telinga itu kita perlu gosok keseluruhan bahagian telinga itu. Di celah-celah telinga itu semua kita perlu basuh dan gosok guna tangan kita. Seterusnya, menjerus air ke seluruh badan bermula di sebelah kanan. Sunat kita jerus air daripada kanan. Kita mula daripada kanan ke kiri. Dan seterusnya, kita perlu menggosok di bahagian sulit dan lipatan. Bahagian sulit dan lipatan ini contohnya di celah-celah lipatan kamu, seperti lipatan tangan, di siku dan di lipatan lutut kamu. Di bahagian lutut kita, kalau kita duduk, lutut kita akan berlipat. Jadi, di lipatan itu kita perlu gosok dengan tangan kita sendiri. Dan seterusnya, membasuh kaki. Syarat untuk sah mandi wajib ini, murid perlu yakin bahawa keseluruhan anggota badan kita dijirus atau dikenakan dengan air. Seterusnya, kita lihat pula kepentingan mandi wajib. Adakah ia penting ataupun tidak? Jadi, pentingnya mandi wajib ini dari sudut jasmani. Yang pertama, badan menjadi bersih dan segar. Apabila kita mandi, badan kita akan menjadi lebih bersih dan segar. Yang kedua, sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan ini apabila kita mencuci segala kekotoran dan najis yang ada pada kemaluan kita, pada anggota badan kita. Jadi, kita akan sentiasa sihat dan dijauhi daripada kuman dan kekotoran. Seterusnya, yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Seperti contoh, perempuan kalau dalam keadaan haid, maka darah itu berbau busuk. Jadi, apabila kita mandi wajib, kita sudah membersihkan darah-darah itu dan kekotoran itu. Maka, kita tidak lagi berbau busuk dan kuman yang ada pada anggota kita juga akan terhapus. Yang keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Apabila kita mandi, badan kita sudah wangi, kita jadi lebih selesa untuk berinteraksi atau bersama-sama dengan rakan-rakan kita.
Seterusnya dari sudut rohani pula, yang pertama, membolehkan untuk beribadah. Disebabkan hadas besar ini menghalang kita daripada melakukan ibadah. Jadi apabila kita mandi wajib, kita sudah boleh melakukan ibadah-ibadah yang wajib seperti solat. Seterusnya yang kedua, amal ibadah diterima Allah. Allah tidak akan menerima ibadah kita kalau kita dalam keadaan berhadas besar. Sedangkan kita nak solat pun tidak boleh dalam keadaan hadas besar. Maka kalau kita mandi wajib, insya-Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah suruh kita bersuci daripada hadas besar, maka kita perlu ikut segala suruhan Allah dan kita perlu meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pelajaran kita untuk tajuk bersuci daripada hadas. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua murid-murid Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.